sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat seramai 313 orang. Sikit tuan-tuan, tak ramai, orangnya tak ramai. Nak banding dengan tentera musyrikin 1000, tapi berjaya menang, okay? Dengan sebab pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan juga menuntut kita berjuang juga untuk melawan hawa nafsu. Okey? Janganlah nanti kita hanya melawan hawa nafsu pada bulan Ramadan, tetapi bulan-bulan lain kita tidak melawan. Kita tewas, kita kalah dengan hawa nafsu kita. Yalah, tak payah kita nak pergi jauh. Tengok pada diri kita sendiri, kita nilai diri kita sendiri. Adakah selama ini kita telah berjaya menewaskan hawa nafsu kita, ataupun kita tertewas dengan sendirinya? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan yang kita, kalau ikutkan sekarang ni dah masuk hari ke-12 13 ya, 13 Ramadan. Okey, dah masuk fasa yang kedua untuk kita raih dalam menuju nak meraih keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga nak menjadi orang yang bertakwa. Kita perlulah bermujahadah, lancarkan jihad. Bukan jihad dekat medan perang sahaja, tapi jihad melawan hawa nafsu. Kalau kita tengok kan, siang hari, kalau kata petang tu, bazar Ramadan antara tempat yang paling banyak dikunjungi. Betul? Kan, tempat yang paling banyak. Okey. Jadi dekat situlah sebenarnya kita nak menilai tahap keimanan kita kuat ataupun tidak. Kalau kita berjaya mengatasi nafsu kita, maknanya kita telah berjaya melepasi tahap untuk menjadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan kemuliaan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nyatakan apa? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila sampai atau masuknya bulan Ramadan, akan dibukakan pintu-pintu syurga. Wa uliqat abwabun nar, dan ditutup rapat segala pintu-pintu neraka. Wa sufidat asyayatin, dan dirantai syaitan-syaitan. Supaya apa? Supaya kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita, dapat melaksanakan ibadat kita dengan sebaik mungkin, dan juga merebut pahala yang sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibadat yang kita buat dalam bulan Ramadan akan dilipat kali gandakan 70 kali. 70 kali ganda. Banyak tuan-tuan, puan-puan sekalian. Bukan satu benda yang sikit. Dan dalam bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Muhammad ni satu malam yang cukup istimewa, yang tak ada dalam bulan-bulan lain, tak ada dalam bulan Syaban, tak ada dalam bulan Zulhijjah, tetapi hanya dapat pada bulan Ramadan Al-Mubarak sahaja, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang diibaratkan kalau kita beribadat pada malam tersebut, pahalanya seumpama kita beribadat selama 83 tahun, tuan-tuan. Kita berani jamin tak agak-agak kita boleh hidup sampai umur 83 tahun? Kalau umur sekarang ni dah 63, tuan-tuan, kita nak bajet
Umur kita 83 tahun akan datang, tak akan sampai, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah dia malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, turun wahai malaikat-malaikat sekalian, bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah pada malam tersebut hingga terbit fajar. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk melaksanakan ibadat, terutamanya dalam bulan Ramadan, yang tak terdapat dalam bulan-bulan lain, cukup besar, cukup lumayan. Cuma terpulanglah kepada kita tepuk dada tanya iman. Jangan tepuk dada tanya selera. Kalau tepuk dada tanya selera, alamatnya lepas murih, lepas tarawih nanti habislah segala isi-isi perut kita, kan? Tak tepuk dada tanya iman. Bagaimana iman kita hari ini? Adakah iman kita pada hari ini lebih baik daripada semalam, ataupun iman kita pada hari ini lebih kurang daripada semalam, ataupun iman kita pada hari ini lebih teruk daripada semalam? Jadi sama-sama kita muhasabah diri kita, sebagaimana yang dikatakan dan dinukilkan oleh ahli hukama, mengatakan bahawa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Maknanya kita hisab diri kita di dunia ini sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Jadi cukup sekadar itu dulu untuk pertemuan pada kali ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada tuan rumah di atas jemputan yang diberikan kepada saya. Moga-moga kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita, meneruskan ibadat kita dengan sebaik mungkin, serta menghindarkan diri kita daripada sebarang perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadat kita. Ibadat puasa terutamanya, kan? Sebab ibadat puasa ni satu benda yang cukup penting. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala pernah nyatakan dalam hadis kursi yang bermaksud, okey, dia sekadar nukilan sahaja yang saya nakalkan daripada hadis kursi. Okey, segala amalan, okey, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali puasa. As-siyamu li, maknanya, okey, puasa itu bagiku. Maknanya yang menentukan pahala puasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita katakan pahala itu puasa itu boleh ditentukan sahaja-sahaja. Okey, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang daripada kelemahan penyampaian saya sendiri. Moga-moga kita menjadi orang yang bertakwa dan juga kita berjaya melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cukup sekadar itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.